Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang tuduhan Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Anwar telah menuduh Mahathir salah guna kuasa ataupun Mahathir telah melakukan jenayah rasuah dalam memberi kerja kepada 3 syarikat yang dimiliki oleh anak Mahathir. Syarikat tersebut ialah Konsortium Perkapalan Berhad, Opcom Cables Sendirian Berhad dan Kencana Petroleum Berhad. Dikatakan 3 syarikat ni menerima faedah atau menerima kerja dari Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi Mahathir telah salah gunakan kuasa dia untuk mengkayakan anak ataupun keluarga dia. Mahathir telah saman Anwar. Saman dia sebanyak 150 juta dengan perintah bahawasanya Anwar tarik balik tuduhan tersebut. Tapi Anwar tidak minta maaf, tidak tarik balik dan Anwar lawan, Anwar challenge saman tersebut. Mahathir pula telah meminta bukti yang Anwar ni, tuduhan dia ni benar. So, Mahathir minta Anwar kemukakan bukti, dokumen atau bukti tertulis bahawasanya memang betul Mahathir telah lakukan jenayah rasuah atau telah salah guna kuasa untuk memberi kerja atau kontrak kepada 3 syarikat anak dia. Mahkamah hari ini beritahu yang tidak ada bukti. Tidak ada dokumen atau bukti tertulis. Oleh kerana perkara ni berlaku lama dah. Dan benda ni tidak ada dokumen untuk membuktikan yang Mahathir telah salah guna kuasa. So bermaknanya perbicaraan perlu diadakan. Dan di dalam perbicaraan Anwar akan terpaksa membuat testimoni dia ataupun memberi kenyataan di dalam mahkamah untuk membuktikan yang memang betul Mahathir telah lakukan rasuah atau telah salah guna kuasa untuk mengkayakan anak dia atau keluarga dia. Tapi dokumen tak ada. So maknanya Anwar perlu buat satu kenyataan ataupun statement secara verbal, lisan, yang benar Mahathir telah salah guna kuasa atau telah lakukan jenayah di dalam memberi kerja kepada 3 syarikat tersebut, iaitu Konsortium Perkapalan Berhad, Opcom Cables Sendirian Berhad dan Kencana Petroleum Berhad, yang dikatakan terima faedah atau menerima benefit dari Tun Dr. Mahathir Mohamad. So kalau mengikut mahkamah lah hari ini, kalau tidak ada bukti ataupun dokumen bahawasanya perkara ini memang betul berlaku, bagaimana Anwar nak buktikan dalam mahkamah? Isu dia bukan yang 3 syarikat tersebut, syarikat anak Mahathir, tapi ataupun syarikat keluarga Mahathir menerima faedah atau menerima kontrak atau projek ataupun kerja dari kerajaan atas arahan Mahathir. Tapi adakah Mahathir salah guna kuasa? Sebab tidak ada undang-undang yang menyekat atau tidak benarkan syarikat ataupun kepentingan, apa-apa kepentingan anak Perdana Menteri mendapat kerja dari kerajaan. Getting work or contracts or project from the government is not a crime. Sebab kita tidak boleh sekat anak Perdana Menteri, keluarga Perdana Menteri, menantu Perdana Menteri ataupun sesiapa sekali yang boleh dikatakan
terlibat dengan keluarga Perdana Menteri, termasuklah sepupu ke, menantu ke, kawan baik ke, it doesn't matter. Tidak ada halangan, bukan menjadi satu jenayah kalau mereka terima projek atau kontrak kerajaan, sebab the issue is not yang anak Perdana Menteri dapat faedah atau anak Perdana Menteri mendapat kerja atau kontrak, tetapi Perdana Menteri salah guna kuasa untuk memberi kerja tersebut kepada keluarga dia atau anak dia atau syarikat yang ada terlibat dengan anak dia atau keluarga dia. So the issue is not that the Prime Minister's son got work. The issue is that the Prime Minister salah guna kuasa memberi kerja tersebut. So sekarang ni kalau seseorang jadi Perdana Menteri, maka anak dia kebetulan kata anak dia terlibat dengan penjagaan, maka dia kena tutup company dia kerana bapa dia kebetulan sudah naik jadi Perdana Menteri. Itu juga tidak adil, sebab tidak ada undang-undang yang boleh menyekat seseorang dari menjaga. You are free to do business. Kalau kebetulan father you jadi Perdana Menteri, itu tidak menghalang you dari buat bisnes. Tapi adakah father you, ayah you ni salah guna kuasa? Itu isu lain. So sekarang ni, the issue is not, isu dia bukan anak Mahathir dapat kerja atau dapat projek. Tapi Mahathir salah guna kuasa memberi kerja kepada anak dia. Itu yang Anwar kena bukti. Soalan dia, syarikat-syarikat, 3 syarikat tersebut mendapat kerja dari kerajaan, satu dunia tahu. Everybody knows. Yang timbul sekarang, cara dia dapat kerja. How did he get the job? How did he get the contract? Itu yang perlu dibahas. Adakah dia dapat secara halal atau secara haram? Isu halal dan haram sekarang ni, iaitu dia dapat secara betul atau dia dapat secara rasuah. That's the only issue. Dia dapat kerja is not the issue. Tak salah anak Mahathir dapat kontrak atau dapat projek atau dapat apa-apa faedah. Tak salah. Asal dia dapat secara betul. Bukan secara salah guna kuasa bagi pihak Perdana Menteri. That is the issue. Jadi orang duk kata, kalau sekira anak Mahathir dapat kerja, maka sah. Ini salah guna kuasa. No. Tak semesti salah guna kuasa. Salah guna kuasa ialah cara dia dapat kerja. The fact that dia dapat kerja is nothing wrong. Nothing wrong anak Mahathir dapat kontrak ke dapat kerja. Yang jadi salah sekira Perdana Menteri intervene, Perdana Menteri masuk campur dengan salah guna kuasa. Itu yang Anwar kena bukti. Tak perlu bukti bahawasanya ni konsortium perkapalan Berhad ataupun Opcon Cables ataupun Kencana Petroleum dapat kerja. Tak perlu bukti tu. Semua orang tahu, memang ada dalam surat khabar pun ada. Just pergi petik dari news item ataupun berita akhbar. Everything is there. Tapi yang sekarang Anwar kena buktikan, bukan yang mereka dapat kerja atau syarikat tu dapat kerja. Anwar kena buktikan yang dia dapat kerja melalui secara haram, bukan secara halal. That is what Anwar has to prove. So Anwar nak beri gambaran yang oleh kerana anak Perdana Menteri dapat kerja, maknanya guarantee 100% bahawasanya ada unsur-unsur rasuah. No. There's nothing wrong with anak Mahathir dapat kerja. Anwar kena buktikan yang dia dapat kerja melalui salah guna kuasa bagi pihak Perdana Menteri semasa itu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. So mengikut mahkamah hari ini, tak ada bukti. Tak ada dokumen. So, bagaimana Anwar nak buktikan yang Mahathir salah guna kuasa ataupun Mahathir terlibat dengan rasuah dalam memberi kerja kepada anak dia? Ini yang Anwar kena buktikan. So, kalau sekira tak ada dokumen, mengikut mahkamah lah hari ini, no document, no evidence or written dokumen bukti bertulis, maknanya Anwar nak bukti macam mana? Adakah Anwar akan bawa 4 saksi? 4 saksi akan dibawa ke mahkamah untuk memberi kenyataan, ya mereka nampak, ya mereka dengar. Mereka ni saksi kepada salah laku ataupun kepada jenayah rasuah Mahathir. Saya ada di situ, saya lihat dan saya dengar. Jadi ada ke 4 saksi akan dipanggil ke mahkamah
Dan sekira Anwar gagal membawa 4 saksi, adakah hukum kazaf ataupun hukum hudud akan dilaksanakan? Sekarang ni dia orang dok kata kalau nak buat tuduhan, tuduhan kepada sesiapa sekalipun, baik Anwar, baik siapa sekalipun, kita kena ada 4 saksi. Kalau tak ada 4 saksi, maka hukum kazaf akan dilaksanakan. Tapi masalah dia, RUU 355 sudah 30 tahun tak lulus. Parlimen blok, Parlimen sekat kelulusan RUU 355. So, kalau RUU 355 tidak dilulus oleh Parlimen, maka bagaimana hukum hudud ataupun kazaf nak dilaksanakan? So, sekira Anwar gagal bawa 4 saksi untuk menyokong tuduhan dia terhadap Mahathir, macam mana kes ni nak berjalan? Sebab mahkamah sudah kata pagi tadi, tidak ada bukti atau tidak ada dokumen untuk membuktikan tuduhan Anwar ni betul. So, kalau Anwar gagal mengemukakan dokumen ataupun bukti secara bertulis, adakah Anwar ni dianggap fitnah? Ataupun adakah Anwar akan mempertahankan tuduhan dia, defend his allegation dengan membawa 4 saksi? Dan kalau Anwar gagal membawa 4 saksi, bagaimana pula kes ni? Adakah Anwar akan didakwa di bawah kazaf kerana membuat pertuduhan tanpa 4 saksi? So this is very complicated. Dan oleh kerana isu tuduhan terhadap Anwar baru ni di dalam Parlimen oleh ahli Parlimen Putrajaya, maka mereka kata kalau buat tuduhan kena ada 4 saksi, kalau tak awak akan dihukum di bawah kazaf, iaitu dihukum membuat tuduhan tanpa 4 saksi. So the whole issue sekarang ni menjadi lebih complicated dengan isu terbaru iaitu isu kazaf. Dan adakah dalam session Parlimen ni mereka akan luluskan RUU 355 supaya kazaf boleh dilaksanakan? Selagi RUU 355 tidak dilulus oleh Parlimen, maka kazaf ni is a cerita karut, is a nonsense story. Sebab undang-undang Islam tidak diguna pakai di peringkat persekutuan. Dia hanya untuk kalau kita tidur dengan bini orang ke, kita tak puasa ke, itu saja yang boleh kita kena hukum di negeri, bukan di federal. So ini menunjukkan juga kelemahan pelaksanaan Islam atau pelaksanaan syariah di Malaysia. Banyak dongeng, banyak karut. So the issue now is isu yang terbaru lah, ialah Anwar buat tuduhan kepada Mahathir, Anwar tak boleh nak buktikan. Dan mahkamah pun sah, tidak ada dokumen atau bukti tertulis. So isu yang orang tuduh Anwar ni bagaimana pula? Adakah Anwar boleh mempertahankan diri dia memandangkan tuduhan terhadap Anwar ni berdasar kepada keputusan mahkamah? Mahkamah yang kata Anwar ni berdosa. Mahkamah yang kata Anwar ni telah lakukan satu jenayah. Bukan orang lain cakap, mahkamah cakap. So sekarang ni mahkamah juga cakap, mahkamah yang sama juga cakap Anwar tidak ada bukti ataupun dokumen untuk menyokong tuduhan dia terhadap Mahathir. So nampaknya kes ni tak ke mana lah, sebab nampaknya mahkamah pun kelang kabut. Sekejap nak pakai hukum ni, sekejap nak pakai hukum tu. So kita pun tak tahulah Malaysia ni nak Islam ke sekular. DAP kata sekular, tapi orang lain dalam pakatan pula nak gunakan Islam. DAP senyap, DAP tak buka mulut tahu. So, orang Cina pun, orang India pun duk tanya, apa pendirian DAP ni? Hukum kazaf ni. Apa pendirian DAP? DAP yang menentang syariah, DAP yang menentang hudud, DAP yang kata Malaysia ni negara sekular, dan DAP yang kata dia akan menentang usaha untuk mengislamkan Malaysia. Tapi dalam isu kazaf ni, DAP senyap.
Dan adakah DAP setuju kalau kazaf digunakan di dalam isu Anwar menuduh Mahathir rasuah, tapi Anwar tak boleh buktikan dengan dokumen? Dan ini pengesahan mahkamah. Mahkamah sendiri yang dok kata tidak ada dokumen. So this is a very topsy-turvy country. So it's very interesting lah. Kita akan tengok adakah Islam ni didahulukan ataupun Islam dibelakangkan. Di dalam beberapa kes ni lah, kes tuduhan terhadap Anwar, kes tuduhan Anwar terhadap Mahathir, dan macam-macam tuduhan yang telah timbul di Malaysia ni yang semuanya tidak boleh dibukti. Termasuk tuduhan Anwar terhadap Muhyiddin Yassin, bahawa saja Muhyiddin telah curi 600 bilion tau. Tapi sampai hari ni Anwar, dia kata dia ada dokumen, Anwar kata dia ada bukti, tapi sampai hari ni Anwar tidak kemukakan bukti tersebut. Adakah Anwar boleh bawa 4 saksi membuktikan yang Muhyiddin curi 600 bilion? Dan kalau Anwar gagal membawa 4 witness, 4 saksi bahawasanya Muhyiddin curi 600 bilion, adakah hukum kazaf boleh dilaksanakan ke atas Anwar? Something to think about. Assalamualaikum. Salam sejahtera.